Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita dapat lagi bertemu dalam majlis ilmu pada kali ini. Mudah-mudahan rakan-rakan sekalian berada dalam keadaan sihat ya dan di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Al-Hadithul Muntakhabah, yang mana pada hari ini kita akan bacakan hadis yang ke-227 dan 228 yang berkait dengan hak jiran. Baiklah rakan-rakan sekalian, kita baca dulu hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang jirannya tidak selamat daripada kejahatannya tidak akan dapat memasuki syurga. Hadis sahih riwayat Muslim. Rakan-rakan sekalian yang dirahmati Allah ya, hadis ini hadis pendek saja kalau kita tengok ya, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sangat besar ya artinya bagi kita dan memberi kesan dalam jiwa kita ya, sebab kita bimbang jika selama ini kita ada melakukan sesuatu benda yang tidak disukai oleh jiran kita, yang menyakiti jiran kita, yang tergolong dalam kejahatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kita tidak dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billahi min dzalik. Rakan-rakan sekalian, ya, jadi kita cuba bincangkan ya apa contoh kejahatan-kejahatan yang mungkin dilakukan oleh manusia ya terhadap jirannya. Contoh yang paling mudah ya rakan-rakan sekalian dalam bab parking. Ada orang yang suka letakkan kereta di hadapan pagar rumah jirannya sehingga kan laluan jiran tadi terhalang untuk keluar dan masuk rumahnya seperti sedia kala. Jadi rakan-rakan sekalian, kita kena fikir, kita kena ingat ya, perkara ini sebenarnya bukan perkara kecil ya, tapi perlu diberi perhatian oleh diri kita supaya jangan melakukan perkara ini terhadap jiran kita ya, kerana jiran akan rasa tidak senang, akan rasa sakit hati dan akan menyebabkan terjejas hubungan sesama jiran tetangga. Baik, rakan-rakan sekalian, jadi dalam bab parking ni kalau ada urusan emergency, ya bolehlah kita parking sekejap. Tapi lepas tu kita cepat-cepat alihkan kereta kita ke tempat lain yang sepatutnya. Ya, dan jangan letak sampai berhari-hari ya di hadapan rumah jiran. Walaupun jiran tidak menegur kita, tapi kitalah kena tegur diri kita sendiri. Ya, sebab kita ni orang beriman, kita ni umat Islam, kita tahu apa tanggungjawab kita. Ya, apa itu kebaikan, apa itu kejahatan yang kita perlu hindari ya. Jadi dalam hal ini rakan-rakan, andainya ya ada jiran yang memang suka letak kereta ya di hadapan pagar rumah kita, janganlah kita pula membalas balas dendam ya. Minggu lepas dia letak 3 hari depan pagar rumah kita, ya minggu ni turn kita pula, maka kita pergi letak ya di hadapan rumah dia, biar seminggu baru puas hati sikit ya, sebab dia telah melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita. Tapi rakan-rakan sekalian, dalam bab ini ya, janganlah kita suka membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Sebab kita orang Islam, kita belajar tentang akhlak ya, kita belajar tentang nilai-nilai murni yang diajarkan dalam agama. Maka kita kena amalkan. Jika jiran melakukan perkara sedemikian, kita jangan melakukan yang sama. Dan sebaliknya kita tunjuk akhlak mahmudah ya, akhlak terpuji kita yang terbaik dengan mengelakkan perkara tersebut. Jika kita rasa tidak senang ya dengan tingkah laku jiran tu, kita cuba untuk bersemuka, slow talk ya, bercakap dengan cara yang terbaik, bincang dari hati ke hati ya. Dan kalau tak dapat juga, mungkin ada orang tengah yang membantu dan sebagainya untuk berbincang, menegur cara yang
baik ya. Dan kita jangan lupa berdoa ya, mudah-mudahan jiran kita tadi diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dia sedar akan kesilapan yang telah dilakukannya ya. Mungkin satu hari dia akan berubah, kalaupun tidak berubah hari ini. Memang kita kena banyak bersabar rakan-rakan ya dengan kerenah jiran-jiran, sebab tidak semua orang akan bertindak seperti kita. Tidak semua orang ada hati seperti kita ya rakan-rakan sekalian. Baik. Contoh seterusnya mungkin tentang sampah. Janganlah buang sampah ke kawasan rumah jiran. Yang sebaiknya kita cuci sampah, kita buang sampah di rumah kita, di kawasan rumah kita, kita ambil sekali kalau ada ya yang berhampiran dengan rumah kita tu, kita ambil sekali untuk kita buang ya. Itu baru menunjukkan sikap yang baik, yang mana jiran pun mungkin boleh mencontohi cara kita. Mudah-mudahan ya kita mendoakan yang baik-baik saja. Baik, yang seterusnya jangan buat bising ya apabila kita berada dalam rumah kita. Bunyi bising ni bukan semestinya daripada percakapan kita ya, ataupun ada yang menjerit-menjerit suara yang kuat ya, mungkin juga daripada TV, daripada radio ya di rumah kita, ataupun ada yang karaoke. Jadi kita kena kawal suasana ni rakan-rakan sekalian ya. Jadi jangan sampai mengganggu rumah jiran kita. Jadi perkara inilah antara hak jiran yang kita kena tunaikan. Jangan jadi orang yang tidak peduli dalam hidup ni. Kita peduli tentang orang lain, insya-Allah orang akan peduli tentang kita. Kalau orang tak peduli juga, tak apa, Allah Subhanahu Wa Taala peduli ya pada kita tentang diri kita, insya-Allah. Kita nak yang itu ya. Baik. Seterusnya jangan melakukan fitnah ataupun umpatan ribah ya kepada jiran-jiran tetangga ya. Jadi aib jiran jangan sebarkan ya. Kita hanya bercakap ataupun melaporkan jika ada perkara maksiat dan sebagainya kepada orang tertentu, pihak berkuasa sahaja. Tetapi tidak boleh bercerita hal jiran tetangga kita yang kita tidak pasti pun adakah perkara itu sahih, benar atau tidak. Dan ini boleh menjadi fitnah ya yang mendatangkan dosa, wal-a'yazubillah min dzalik. Jadi rakan-rakan sekalian ya, itu antara contoh, banyak lagi contoh berkaitan dengan perkara-perkara yang menyakiti jiran yang kita tak sepatutnya lakukan kerana termasuk dalam kategori kejahatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, yang boleh menghalang kita daripada memasuki syurga. Baik rakan-rakan sekalian ya, kita perlu kenal pasti apakah hak-hak jiran ya supaya kita dapat tunaikan hak jiran ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi kita merujuk dulu pada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-228. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hak jiran?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika dia meminta sesuatu daripadamu, maka hendaklah kamu memberi kepadanya. Jika dia meminta tolong kepadamu, maka hendaklah kamu menolongnya. Jika dia ingin berhutang daripadamu, maka hendaklah kamu memberi hutang kepadanya. Jika dia menjemput kamu, maka hendaklah kamu menerima jemputannya. Jika dia sakit, hendaklah kamu menziarahinya. Jika dia meninggal dunia, hendaklah kamu iringi jenazahnya. Jika dia ditimpa musibah, hendaklah kamu mengucapkan takziah kepadanya. Janganlah kamu sakitinya dengan bauan daging daripada periuk kamu, kerana mungkin dia tidak mampu untuk memasak daging kerana kemiskinannya. Kalau tidak pun, hendaklah kamu hantar kepadanya sebahagian daripada masakan kamu itu, dan jangan kamu membina bangunan lebih tinggi daripada bangunannya sehingga menghalang angin ke rumahnya kecuali dengan kebenarannya. Baiklah rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini agak panjang. Kalau kita lihat tadi dalam hadis ini Rasulullah sebut ya pada awalnya, sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, yang mengaku beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhirat nanti, maka hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh kita muliakan jiran kita ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan hak dia. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada 9 hak jiran yang perlu kita penuhi.
Jom kita teliti 9 hak jiran yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertamanya, apabila dia meminta sesuatu, hendaklah kamu memberi kepadanya. Maknanya, kalau jiran kita berhajatkan sesuatu yang kita ada, jiran kita minta sesuatu, kita bagilah kepadanya sebagai satu sedekah. Dalam bab ini rakan-rakan, bukan semua benda kita boleh bagi. Ya. Sebagai contohnya, kalau jiran minta rumah kita, sebuah rumah, kita tentulah kita tak boleh bagi, ya, minta kereta kita, sebuah kereta, kita tak mampu nak bagi, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu yang kita mampu berikan sebagai sedekah, ya. Sebagai contohnya, apa yang ada di depan rumah tuan-tuan dan puan-puan, yang tuan-tuan dan puan-puan tanam sebagainya, ya. Jadi mungkin ada cili, ada pandan, ada serai, ada ulam-ulaman, ya. Maka sedekahkanlah kepada jiran. Mungkin juga jiran berhajat, ya, untuk perkara-perkara tersebut dan dia tidak sempat untuk pergi mencari di kedai dan sebagainya, maka kita berikanlah sebagai sedekah, kita pun dapat pahala, ya, dan hubungan sesama jiran pun bertambah baik. Jadi inilah sebenarnya, ya, yang kita nak amalkan dalam kehidupan kita seharian. Apa yang kita ada, kita beri. Apa yang kita tak ada, mungkin dia akan berikan kepada kita juga, ya. Lebih baik lagi kalau kita ni tak perlu tunggu sampai jiran meminta. Tapi sebaliknya kita tengok, ya, kita ada lebihan, ya, barang-barang dapur, kita ada banyak tadi sayur-sayuran, ya, ulam-ulaman yang kita sebutkan tadi pun banyak di pokok sampai tak termakan, ya, kita sedekahkan kepada jiran-jiran kita, ya. Baik, yang seterusnya, yang kedua hak jiran ialah apabila dia meminta tolong, maka hendaklah kamu menolongnya. Yang ini satu perkara yang biasa kita dengar dalam kehidupan kita, ya. Kalau orang perlukan pertolongan kita, kita kena bantu, ya, dengan sedaya upaya kita. Apatah lagi jiran-jiran yang tinggal berhampiran, ya, di sebelah rumah kita. Jika jiran dalam kesulitan, kita bantu, kita tolong dia tak boleh pergi ke hospital, ya, dalam keadaan dia sakit, tak boleh memandu. Jadi kitalah yang tolong bawa dan hantar dia ke hospital, ke klinik, ya. Kalau dia tak dapat ke pasar, ya, kerana masalah kesihatan juga, kita tolong belikan barang-barang dapur dan sebagainya. Kalau anak dia tak dapat dijemput oleh dirinya kerana ada sebab-sebab tertentu yang perlu diselesaikan, ya, urusan kerja dan sebagainya, maka kita boleh bantu untuk jemput anak jiran kita yang mungkin bersekolah bersama-sama dengan anak kita ataupun berhampiran, untuk bawa balik ke rumah dengan selamatnya. Yang inilah peranan jiran, ya. Tanggungjawab kita sebagai jiran untuk membantu menolong jiran kita yang dalam kesusahan, kesulitan, ya. Mungkin juga kereta jiran kita rosak, dia call kita untuk minta bantuan, maka kita pergi untuk membantu menguruskan kereta tersebut, ya. Jadi ini menunjukkan dia satu sikap akhlak mulia seorang jiran yang baik. Yang seterusnya, hak yang ketiga ialah jika dia ingin berhutang, maka hendaklah kamu memberi hutang kepadanya. Yang ini bab hutang, rakan-rakan. Saya faham, ya, ramai yang kalau sebut dalam bab hutang ni darah sepening kepala, ya, sebab banyak isu yang timbul dalam masyarakat kita yang mana orang yang berhutang tidak mahu membayar hutang, enggan untuk melunaskan hutang yang dah dipinjam bertahun-tahun. Maknanya yang minjam ni tidak bertanggungjawab dan menyusahkan orang yang telah membantunya, ya. Jadi dalam bab berhutang ni, rakan-rakan, kita kalau ada jiran kita, rakan kita yang meminta untuk berhutang, kita tengoklah, kalau rasa jumlah yang diminta itu kita mampu, maka kita berikan hutang itu. Tapi kalau dalam jumlah yang besar yang kita sendiri pun tidak mampu, maka mungkin boleh kita hadiahkan sedikit sekadar kemampuan kita. Jadi senang, rakan-rakan, kalau dah biasa bagi hutang, pinjaman tertentu kepada seseorang dan dia sangat susah untuk membayar semula hutang tersebut, mungkin selepas itu kita memberi dalam bentuk sedekah. Maknanya kita beri jumlah tertentu saja kepada dia
dan kita niatkan sedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak payah pening-pening kepala dah fikir bila dia nak bayar hutang ni. Ya, kalau dia tak bayar macam mana? Kadang-kadang kerana ini pun mendatangkan stres ya kepada orang yang memberi hutang, dan kadang-kadang menjejaskan perhubungan, bermusuhan hanya kerana hutang tadi. Sebab orang yang berhutang ni buat tak peduli, orang yang memberi hutang ni pula terpaksa meminta-minta, ya, seperti meminta sedekah, meminta hak dia semula. Sedangkan sepatutnya sebagaimana dulu ketika meminjam tu, orang yang berhutang datang minta dengan baik, maka dia juga perlu untuk membayarnya semula dalam keadaan yang baik, dengan bermanis muka, dengan berterima kasih kepada orang yang telah membantunya. Ya, jadi rakan-rakan sekalian, dalam bab hutang ni kita tengoklah keadaan kemampuan keuangan kita. Kalau mampu nak beri hutang dalam jumlah yang banyak, silakan ya. Kalau tak mampu, bagi sikit ya. Kadar kemampuan kita, jangan membebankan diri kita, dan akhirnya kita sendiri pun terbelenggu dengan masalah yang tidak habis-habis berkaitan dengan hutang orang lain terhadap diri kita ya. Jadi dalam bab hutang ni rakan-rakan, sebenarnya kita masih boleh dapat pahala daripada amalan ya, memberi pinjaman ataupun hutang kepada orang tertentu, termasuklah jiran kita. Ya, apa yang boleh kita lakukan? Rasulullah ada sebut perkara ini dalam hadis-hadis yang lain sebenarnya, yang mafhumnya boleh kita bincangkan. Antaranya ya, untuk mendapat pahala ini kita boleh lakukan 3 perkara. Yang pertamanya, jika seorang tu berhutang dengan kita, dia tak boleh bayar dalam tempoh tertentu. Jadi kita boleh panjangkan tempoh bayaran hutang tersebut. Jangan mengeluh pula, Allah suruh panjangkan lagi, yang tempoh yang diberi pun dah lama, 5 tahun dah jadi 7, 7 dah jadi 9 tahun ya, tak bayar-bayar juga. Jadi jangan mengeluh ya rakan-rakan sekalian, Allah nak bagi kita pahala dengan ujian itu ya. Jadi bila dia tak boleh bayar tu, kita panjangkan masa. Setiap hari ya, sepanjang tempoh kita beri itu, kita dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi jangan kita risau ya, jangan kita stres, dan kita ya percaya bahawa Allah ini maha mengetahui ya kesusahan, kesulitan kita, dan insya-Allah Allah akan datangkan rezeki ya daripada pintu-pintu rezeki yang kita mungkin tidak sangkakan ya, kerana kebaikan kita memanjangkan tempoh membayar hutang kepada jiran kita tadi ataupun rakan kita tadi ya. Yang kedua, kita boleh juga menghalalkan separuh daripada hutang yang diberi tadi kepada orang tersebut. Jadi kita halalkan separuh, dapat pahala besar rakan-rakan ya. Dan kalau nak lagi dapat pahala yang lebih besar, halalkan keseluruhannya. Yang ini yang ketiga ya, iaitu kita menghalalkan keseluruhan hutang tadi kepada orang tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi rakan-rakan sekalian, kita macam saya sebut tadi ya, kita tengoklah keadaan keuangan kita. Kalau dah mungkin dah senang, hidup dah senang, dah kaya ya, wang pun banyak, maka nak sedekahkan, nak halalkan keseluruhan hutang kepada orang yang berhutang, alhamdulillah silakan ya. Tetapi andainya kita memerlukan wang tersebut, nak bagi duit tu kepada orang yang berhutang tu pun kita kumpul punyalah lama, bertahun-tahun ya, dan serahkan kepada dia dengan harapan dia akan memulangkan kembali pada suatu masa. Jadi dalam keadaan itu ya, tidak menjadi satu kemestian kita kena halalkan keseluruhan wang yang telah dipinjamkan ya. Jadi kita cuma memberi tempoh masa saja untuk dia bayarkan semula wang yang telah dipinjamkan tersebut ya. Jadi rakan-rakan sekalian, kita bukan bermakna kita kena paksa diri kita untuk menghalalkan sebahagian ataupun keseluruhan wang yang dipinjam tadi ya. Jadi dalam Islam ni kita ada pilihan, dan kita buatlah pilihan yang terbaik. Bagi orang yang pinjam pula rakan-rakan sekalian ya, janganlah dia pandang rendah atau pandang remeh tentang perkara berkaitan hutang ini, yang mana hutang ini adalah perkara yang penting, yang perlu dilunaskan ya sebelum kita meninggal dunia ini. Janganlah anggap selepas meninggal dunia urusan hutang ini selesai. Sebenarnya tidak selesai. Malah tanggungjawab itu dibawa sehingga ke akhirat, dan boleh
mendatangkan dosa ya, dan membebankan orang yang berhutang tersebut di alam akhirat. Jadi rakan-rakan sekalian, bagi yang berhutang, tolonglah sedar ya, dan insaf jika ada selama ini cuba menghindari untuk membayar hutang. Tetapi sebaiknya tanamkan azam dalam diri ini yang dia cuba nak membayar hutang tu dengan sebaik mungkin. Dia berusaha dan dia ada niat tekad untuk membayar hutang dia walau dengan apa cara sekalipun. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Jangan dia bertekad dalam hati tidak mahu membayar dengan sengaja. Kerana apa? Kerana orang yang tidak mahu membayar hutang ini adalah orang yang menzalimi diri dia dan menzalimi orang yang telah memberi pinjam wang tersebut. Macam mana dia menzalimi diri? Sebab dia telah melakukan sesuatu yang mendatangkan dosa. Dia tak mau bayar hutang, sengaja lari daripada membayar hutang. Itu satu dosa. Maka bermakna dia telah menzalimi diri dia sendiri dengan dosa tersebut. Dan dia juga menzalimi orang yang telah buat kebaikan kepada dia, iaitu memberi hutang tadi. Orang tu susah payah dengan senyuman memberi hutang pada dia dengan niat untuk membantu dia keluar daripada kesulitan pada ketika itu. Tapi dia membalas dengan keburukan, dengan enggan melunaskan hutang tersebut. Jadi di sini perlu ada kesedaran lah di kalangan orang yang berhutang ini untuk segera melunaskan hutang, sedaya upaya berusaha untuk melunaskan hutang dengan apa cara sekalipun yang dia mampu. Baik rakan-rakan sekalian, ini tentang hutang ya, menjadi hak yang ketiga ya terhadap jiran. Kalau jiran minta nak hutang ya sedikit-sikit daripada kita dalam jumlah yang sedikit tu, kita mampu, kita berilah ya, insya-Allah ada keberkatan ya dalam rezeki kita kerana kita berkongsi dengan orang lain. Baik rakan-rakan sekalian, hak yang keempat ialah apabila jiran menjemput kita, maka hendaklah kita menerima jemputannya. Yang ini suatu tanggungjawab bagi seorang Muslim. Ya, jika jiran kita datang rumah kita, kemudian serahkan kad, menjemput kita sekeluarga pergi ke rumah dia kerana majlis kenduri, ya, maka wajib atas kita untuk memenuhi jemputan tersebut, ya, kecuali ada keuzuran yang syar'i. Jadi begitu jugalah dengan kes kalau ada jiran tetangga, ada kawan-kawan, ya, rakan-rakan kita, saudara mara kita yang menjemput kita untuk datang ke majlis kenduri ataupun apa-apa majlis yang diadakan di rumah dia. Jadi jika jemputan itu ya secara khusus terus kepada kita dan dihantar tu by hand ya, kad kepada kita sebagai contoh, maka wajib untuk kita memenuhinya. Tapi kalau jemputan secara umum, sebagai contohnya di dalam grup WhatsApp yang ramai ya, maka jemputan itu adalah bersifat umum ya, dan tidak wajib ke atas kita untuk memenuhinya. Tapi kalau nak pergi tidak ada masalah sebab memang telah dijemput ya. Jadi kita kena faham perbezaan keadaan itu ya. Baik. Jadi memenuhi jemputan mesti dilakukan ya, kerana itu hak jiran kecuali uzur syar'i. Uzur syar'i ni ada ya. Sebagai contoh dia, kalau kita sakit, jiran jemput untuk majlis dia tapi kita ni sakit, tak boleh nak bangun ya pada ketika itu, maka tidak berdosa jika kita tidak dapat hadir ya. Ataupun kita berada di tempat yang lain yang jauh ya, yang mana tidak memungkinkan kita untuk hadir ke majlis tersebut, maka itu pun dikategorikan sebagai uzur syar'i juga ya. Baik rakan-rakan sekalian, kita berpindah kepada hak yang seterusnya, iaitu apabila dia sakit, maka hendaklah kita menziarahinya. Dengar jiran kita sakit ya, jadi kita dengar dimaklumkan oleh kawan-kawan yang lain ya, jiran sakit sekian-sekian ya, berada di tempat sekian-sekian ya, maka kita ya berusahalah cari masa kita untuk pergi menziarahi beliau ya. Jadi dalam keadaan ini kita tengoklah ya, ada jiran yang dia sakit dalam keadaan tertentu, dia kurang senang kalau ada orang menziarahinya ketika itu. Jadi kita kena hormatilah permintaan dia, kita bagi dia sedikit ruang, mungkin satu hari nanti dia sudi menerima kehadiran kita ya. Jadi kalau
memang kita dengar sakit dan tidak ada apa-apa halangan, maka kita ziarahilah jiran kita tadi untuk mendoakan kesihatan dia segera sembuh, ya, untuk memberi kata-kata semangat, sokongan pada dia, ya, untuk meneruskan kehidupan, ya, dan menerima kesakitan itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya supaya dia dapat menerima, ya, keadaannya itu yang dalam kesakitan sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan terus bersabar dan berada dalam keadaan tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali sembuh, ya. Baik rakan-rakan sekalian, dalam bab menziarahi orang sakit ni pun kita kena belajar pula adab. Kalau nak menziarahi jiran, kita tahulah adab pergi ziarah ni, jangan duduk lama-lama, ya. Bila kita ziarah tu tujuan dia kita nak mendoakan supaya dia kembali sembuh. Kemudian kita nak bercakap perkara-perkara yang baik, yang menyenangkan hati jiran kita, ya. Kemudian selepas kita berdoa, selepas kita bercakap tu, dalam tempoh yang singkat tu, kita mohon untuk undur diri balik ke rumah kita. Jangan kita duduk lama-lama di rumah jiran yang sakit tadi, ya, kerana boleh menyebabkan dia rasa tidak selesa dengan keadaan itu. Jadi dalam bab ni rakan-rakan, kita kena tahu, jangan nak duduk lama-lama bagi puas hati kita. Kita rasa macam kita datang tadi agak jauh sikit, jadi kita nak duduk lama di situ. Sedangkan kita sepatutnya, ya, lebih mementingkan keadaan jiran kita, ya, yang memerlukan masa untuk diri dan keluarganya, ya. Jadi di sini rakan-rakan sekalian, ya, kita jaga adab ketika menziarahi jiran-jiran kita, ya. Baik, yang seterusnya ialah hak jiran yang keenam. Jika dia meninggal dunia, maka hendaklah kami mengiringi jenazahnya. Jadi dalam bab mengiringi jenazah ni, ya, kita lihat ini memang tuntutan. Ya, kita tahu jiran setaman kita meninggal dunia, kemudian kita ada kelapangan ni, kita usahakan, ya, untuk pergi menziarahi walaupun sekejap. Dan kalau boleh tu lebih baik lagi kalau mengiringi jenazah sehingga ke kubur selepas kita sama-sama solat jenazah, ya. Jadi keadaan ini adalah satu keadaan yang pelakuan ataupun tindakan yang sangat dituntut dalam Islam, ya. Jadi nampak tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang jiran yang baik, ya. Jadi hari ini kita meraihkan ataupun hari ini kita memberikan penghormatan kepada jiran kita yang meninggal dunia, ya. Kita melakukan tugas kita sebagai jiran, tanggungjawab kita sebagai jiran dengan sebaik-baiknya, insya-Allah, ya. Apabila tiba giliran kita nanti, ya, jiran yang lain pula, ya, akan melakukan perkara yang sama kepada kita, insya-Allah, ya. Baik. Kemudian kita lihat kepada hak yang ketujuh, ya. Sekiranya jiran ditimpa musibah, maka hendaklah kamu mengucapkan takziah kepadanya. Yang ini, ya, musibah ni perkara biasalah menimpa, ya, kebanyakan orang dalam kehidupan ini. Kita dengar jiran kita kematian anak sebagai contoh, ya, maka kita pergilah bertemu dengan dia, berziarah, dan kita jangan lupa mendoakan dan mengucapkan takziah kepadanya, ya. Jadi takziah ni dalam Islam rakan-rakan sekalian disebut oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, ya. Elok kita ucapkan takziah ni dalam masa 3 hari. Dalam masa 3 hari itu, ya, digalakkan kita mengucapkan takziah. Kalau lebih daripada itu, sebab ada sebab-sebab yang tertentu yang menyebabkan keharusan menyebut takziah itu setelah lebih daripada 3 hari. Sebab apa 3 hari rakan-rakan? Sebab kita tidak mahu mengundang kesedihan, ya. Kalau sudah lama mungkin, ya, hati jiran kita tadi telah pun makin tenang. Jika kita menyentuh kembali tentang perkara tersebut akan mengundang kesedihan semula dalam hati dia. Tapi jika ada sebab-sebab yang syar'i, ya, kerana duduk berjauhan dan sebagainya, mungkin, ya, ucapan takziah itu dilakukan kemudian melebihi 3 hari dan ianya dibolehkan juga dalam agama. Baik rakan-rakan sekalian, ya. Jadi dalam bab mengucapkan takziah ni sebenarnya ucapan itu adalah mewakili, ya, rasa hati kita yang turut sama bersedih, berduka, ya, dengan apa yang telah dilalui oleh jiran kita ataupun sahabat handai kita.
Jadi di situ janganlah waktu orang lain ditimpa musibah, diuji, kita bersukaria di hadapan dia, ya, tanpa sedikit pun menunjukkan bahawa kita ni prihatin, kita ni turut sama merasai apa yang dirasai olehnya. Kita ni manusia biasa, sepatutnya ada rasa belas ihsan, ya, kepada orang lain, maka kita perlulah prihatin dengan keadaan ini, ya, turut sama bersedih di saat dia sedang bersedih dan merasa kesedihan dan kesulitan, ya, dalam kehidupan dia. Baik rakan-rakan sekalian, kita terus kepada hak yang ke-8, iaitu disebutkan oleh Rasulullah di sini berkaitan tentang memasak makanan, tapi disebutkan dalam hadis ini berkaitan memasak daging, yang mana mengeluarkan bau, dan bau ni sampai ke rumah jiran kita. Jadi rakan-rakan sekalian, ya, masak daging tu sebagai satu contoh yang disebutkan dalam hadis. Mungkin kita masak benda yang lain, ya, setiap hari, dan baunya tu yang harum mewangi tu sampailah kepada rumah jiran-jiran kita, ya. Jadi dalam bab macam ni kita kena juga prihatin rakan-rakan sekalian, ya. Ada kalanya jiran kita tu dalam keadaan seperti yang disebutkan dalam hadis, ya. Mungkin dia tidak mampu memasak daging kerana kemiskinannya. Dalam keadaan dia tidak punya apa-apa nak dimasak pada hari itu, dia bau makanan kita. Ni dalam keadaan sekarang ni, ya, kita di hujung-hujung bulan gaji tak dapat lagi, ya. Mungkin ada yang berdikit-dikit, mungkin ada yang berjimat cermat, menunggu masa gaji. Jadi ada yang rezekinya lebih, dia masak sedap-sedap, baunya sampai rumah jiran. Jadi jirannya pun, ya Allah, baunya ni, ya, sangat mengganggu, ya, fikirannya sampai terbayang-bayang makanan tu di hadapan dia, sampai dia pun tak boleh tidur, ya, kerana bau yang sangat sedap. Jadi kita ni sebagai jiran, tanggungjawab kita, kita hantarlah sedikit makanan itu berkongsi dengan jiran kita. Ya, jadi ini bukan suatu perkara yang menyusahkan pun. Kalau kita dah biasa dengan keadaan ataupun tabiat memberi kepada jiran ni tak baiklah, maka kita boleh teruskan, ya. Setiap masa kita ada makanan, kita lebihkan sikit masak untuk diberi kepada jiran kita, ya. InsyaAllah dapat pahala, dapat keberkatan daripada rezeki yang kita makan pada hari itu, insyaAllah, ya rakan-rakan sekalian. Jadi apa saja yang kita masak, ya, tak kiralah daging ataupun makanan-makanan lain itu, dan ada, ya, di situ peluang untuk kita bersedekah, maka kita sedekahkan, ya, kepada jiran-jiran yang terdekat, ya, kerana mereka ni umpama saudara kita, walaupun mereka hanyalah jiran. Tapi kalau difikirkan, kalau keluarga mungkin berada jauh daripada kita, ya, saudara mara mungkin jauh daripada kita, tapi jiran inilah, ya, yang berada di sebelah rumah kita, yang tahu susah senang kita, yang mungkin membantu kita pada waktu kita dalam kesulitan dan juga kesusahan, yang mana pada ketika itu mereka lah yang lebih dahulu mengetahui tentang keadaan kita. Jadi rakan-rakan sekalian, ya, kita kena selalu bersyukur dikurniakan jiran yang baik, dan kita kena berusaha, ya, menjadi jiran yang baik juga untuk semua yang tinggal di sekeliling kita. Tak kiralah, ya, kita seagama ataupun berlainan bangsa dan agama, kita tetap juga boleh menjadi jiran yang baik, saling memahami, ya, dan saling membantu antara satu sama lain. Baik rakan-rakan sekalian, akhirnya kita pergi kepada hak yang terakhir, iaitu yang ke-9 dalam hadis ini, iaitu disebutkan oleh Rasulullah, janganlah kamu membina bangunan lebih tinggi daripada bangunannya sehingga menghalang angin ke rumahnya kecuali dengan kebenarannya. Dampakkan kepada aspek membina rumah ini pun rakan-rakan sekalian dititik beratkan dalam Islam, ya. Tapi dalam keadaan kita dalam zaman sekarang ni, ya, rumah pun dibina dalam keadaan yang teratur, sistematik, insya-Allah tidak ada masalah-masalah yang berlaku, ya. Cuma mungkin dimasukkan dalam hadis ni dalam keadaan rumah yang dibina berdekatan, sangat berhampiran antara satu sama lain, ya, yang akan menyebabkan terhalang angin, ya, daripada masuki rumah jiran jika dibina rumah atau pembangunan yang lebih tinggi daripadanya. Jadi dalam bab ini kita ni diajar oleh agama Islam supaya prihatin dengan
semua orang di sekeliling, ya, yakni jiran-jiran kita. Kita tak boleh melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh dia. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menyakiti hati dia, yang boleh menjejaskan perhubungan, ya, baik sesama jiran tetangga. Jadi rakan-rakan sekalian, daripada hadis ini, ya, kita dapat fahami, kita dapat simpulkan, ya, ada 9 hak jiran yang perlu kita kenal pasti, dan kita perlu untuk memberikannya kepada jiran kita. Kita perlu untuk menunaikan hak ini kepada jiran kita, dan kita cubalah dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi kita telah hurai dengan secara terperinci tadi tentang hak ini, dan diharap kita boleh melaksanakannya dalam kehidupan kita seharian, ya. Maka kita cubalah perbaiki. Jika ada sedikit sebanyak kekurangan, itu merupakan perkara biasa, ya. Dan kita hanya perlu membaiki dari masa ke semasa. Kita kena berazam, bertekad, ya. Daripada hari ini kita cuba untuk melakukan yang terbaik kepada jiran kita. Kita nak cuba jadi jiran yang terbaik. Ya, kalau ada lagi kekurangan-kekurangan jiran kita tu, tak apa, jangan kita fikirkan kekurangan dia. Kita fikirkan kelebihan jiran kita, kebaikan jiran kita itu. Dan kita dalam apa keadaan sekalipun, kita cuba melakukan kebaikan kepada jiran kita. Yang mudah-mudahan kebaikan itu, ya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran, ya, di dunia dan juga di akhirat. Jadi perkara ni, kebaikan ni sebenarnya yang kita buat ini bukan hanya ganjarannya dapat di akhirat, tapi insya-Allah Allah akan anugerahkan rezeki-rezeki dan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Baiklah rakan-rakan sekalian, rasanya sampai di sini dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita seharian, dan sama-samalah kita berusaha, berazam untuk menjadi jiran yang terbaik, insya-Allah. Ya, sampai di sini dulu. Semoga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.